Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Master of Ceremonies, Sahibu Samahah Syekh Muzakarah kita Datuk Nur Gadut, Sahibu Samahah Datuk Mufti Perak kita, Sahibu Saadah Tan Sri Naib Chancellor, Sahibu Samahah Timbalan Mufti Perak, dan kita punya Qadi Qudat Sahibul Arif Datuk Tabarani, Sahibu Saadah Pengarah Jabatan Agama, dan Wakil Jakim Alhamdulillah sama Dr. Yamin, Ustaz Mahyuddin, ulama al-kiram, Sadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang yang molek ni, alhamdulillah, petang Jumaat, sebelum kita nak balik rumah and have a long weekend ke apa ke, insya-Allah pada majlis liqa fikri, pertemuan intelektual Datuk Nur Gadut yang juga dikenali sebagai Mat Kilau Southern Tiger, dan liqa fikri pertemuan intelektual, masya-Allah, kita punya singa utara, Datuk Mufti kita yang kita sangat berbangga, beberapa tahun sampai 9 tahun jadi mufti di wilayah. Masya Allah, 9 tahun Datuk Mufti wilayah, tak ada darul. Balik kepada darul yang ada daulat, alhamdulillah. Jadi di sini saya nak membukakan gelanggang dengan kehadiran ulama yang ada, Masya Allah, di Universiti Sultan Azlan Shah, atau dikenali sebagai dalam bahasa Arab Al-Jami'ah Al-Azlaniyah. Macam Madrasah Idrisiyah, kita ada 2 institusi di Bandar Diraja yang barakah ini, Madrasah Idrisiyah yang diasaskan oleh almarhum Qaddasallah Paduka Seri Sultan Perak yang ke-30, Sultan Iskandar Shah, dengan menamakan madrasah itu atas nama ayahanda baginda Sultan Idris Al-Awwal. Bahkan ini Al-Jami'ah Al-Azlaniyah ni, Jami'ah Azlaniyah, dinamakan atas nama Paduka Seri Sultan Perak kita yang ke-34, Sultan Azlan Shah, dan juga dikenali dalam akronim orang barat je lah, USAS. Tapi USAS tak tahu nak eja tajwid dia, dan ni ulama kita faham USAS, USAS, USAS tak tahu nak eja alif waw ke ya. Walau apa hal pun, alhamdulillah, Azlaniyah atau USAS, kami semua insya-Allah dapat memanfaatkan dengan kehadiran kedua mufti yang hebat pada petang yang mulia ini. Dan saya, kalau bolehlah, seperti mana banyak ulama yang ada pada petang ni, dan juga anak murid yang ada di sini, kita semua selalu tanya apa dia sistem fatwa yang ada di Malaysia. Terutama sekali di Malaysia ini sebenarnya adalah satu negara persekutuan, bersekutu bertambah mutu. This is where we can agree to disagree, because di Malaysia ni ada 13-14 negeri, tetapi orang selalu kata bab dan bidang kuasa agama itu adalah balik pada negeri. Jadi bagaimana tu? Jadi saya nak bukakan soalan ini, dan kita nak buat santai, Datuk Datuk Mufti sembang cara open. Jadi mikrofon ni dua-dua dah on. Bila-bila nak mencelah boleh mencelah. Jadi saya duk fikirkan, kalau saya lah sebagai, katakanlah kalau saya ni duta ke ataupun representatif whatever Nusantara Malaysia ke di Oxford. Orang tanya, dia memang tak faham kenapa di Malaysia ni kalau bidang kuasa agama tu di negeri, tetapi macam mana kita boleh ada Majlis Kebangsaan bagi Hal wal Islam, MKI, dan ada Majlis Fatwa lah, dulu ditubuhkan pada tahun 1973, yang dinamakan Majlis Fatwa Kebangsaan. Dan selepas beberapa tahun Majlis Raja, saya tak lupa saya, Datuk boleh ingat tahun 2016 atau 2015 ditukarkan nama daripada Majlis Fatwa Kebangsaan ke Jawatan Kuasa Muzakarah MKI. Tetapi di sini kadang-kadang rakyat mungkin keliru fikir, adakah Majlis Fatwa Kebangsaan dulu yang dinamakan Majlis Fatwa Kebangsaan ni tempat di mana boleh keluar fatwa? Walhal fatwa sebenarnya keluar daripada bilang kuasa negeri contohnya. Jadi mungkin Sahibu Samahah Datuk Noh, kalau boleh terangkan, manfaatkan untuk kita semua, apa dia sistem kefatwaan yang di Malaysia, dan apa bidang kuasa muzakarah MKI itu sendiri berbanding dengan dalam hubungan negeri dengan persekutuan di sini. Tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Prof. Datuk Pengusi kita punya nampak luar biasa mukadimahnya. Saya bersama sahabat saya Mufti Perak Darul Ridwan. Mudah-mudahan sentiasa direda oleh Allah dunia dan akhirat. Dan juga tetamu-tetamu yang hadir dapat hadir. Tak dapat saya nak sebutkan satu-satu. Cuma saya bersama Timbalan Mufti Datuk Timbalan dan juga pengarah Jabatan Agama Perak. Alhamdulillah. Tahniahlah sahabat-sahabat saya dah banyak naik pangkat. Dan kena ingat naik pangkat itu satu amanah, satu tanggungjawab yang berada di hadapan kita. Mukadimahnya saya nak sebutkan kita bersyukur kepada Allah di negara kita ini bahawa sistem masalah institusi agama ini diletak kepada iaitu sultan-sultan. Alhamdulillah pada tahun 2022 bahawa pengurusi MKI Malaysia adalah ke bawah Duli Yang Maha Sultan, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Letakkan Islam itu sudah tentu dia letaknya di atas. Kemudian dibawa kepada majlis raja-raja. Semua sultan raja-raja berada di sini dan membincangkan masalah agama, iaitu ada 4 yang akan dibincangkan. Yang pertama pengurusan hal ehwal Islam. Kita bersyukur. Kemudian yang kedua iaitu muzakarah Majlis Kebangsaan MKI Malaysia. Dulu namanya Jawatankuasa iaitu Fatwa. Sekarang telah diubah pada 2022. Dan yang ketiga ada iaitu Perundangan Islam Kebangsaan. Yang keempat iaitu penyelarasan iaitu penyelarasan pendidikan kebangsaan. Maknanya maqasid syariah itu telah terkumpul dalam tugas-tugas ini. Iaitu agama, sudah tentulah. Akidahnya, syariahnya, akhlak dan tasawufnya dah telah masuk. Yang kedua pendidikannya ada disebut. Yang ketiga iaitu ekonominya ada disebut. Dan yang keempat iaitu kesehatannya. Yang kelima atau perpaduan, kesatuan, kerjasama, muafakat. Ini dah maukan tugas menyelaraskan benda-benda perkara ini. Sebab sudah sampai masanya dengan ajaran Islam, dengan kepentingan bersama. Ulama dengan umara tak boleh berpisah. Umara dengan umara tak boleh berkelahi, tak boleh berselisih faham. Ulama dengan ulama juga tak mampu, tak boleh untuk bersifat. Dan ulama umara dengan rakyat, dengan masyarakat tak boleh dipisahkan dan mesti bersatu. Ini amat penting. Kalau ini boleh selesai, banyak masalah yang lain boleh selesai. Jadi alhamdulillah peranan MKI, peranan muzakarah dan ada 3 lagi jawatankuasa yang ditubuh itu, insya-Allah nampaknya pengurusi-pengurusinya mempunyai kepakaran bidang masing-masing. Jadi alhamdulillah kebetulan saya diberi amanah bagian ini. Jadi doakan bahawa ini bukan tugas ringan. Tugas berat, tugas dunia dan tugas akhirat. Amin. Ini sebab kita nak beri ruang masyarakat al-mustabti, iaitu memberi ruang kepada masyarakat khususnya untuk mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya dalam perkara agama.
Oleh sebab itu, Majlis Raja-Raja dengan perkenannya maka telah menubuhkan sebelum dibawa ke muzakarah MKI ada 4 panel, pakar panel, iaitu yang pertama pakar panel akidah. Masya Allah. Di sini dibahaskan terdiri daripada mereka-mereka yang mempunyai kepakaran terutama di bidang agama dan juga di bidang-bidang lain kesihatan yang diperlukan. Dan kalau tak dapat kita tak cukup, maka kita boleh panggil kepakaran-kepakaran yang bidang lain. Itulah yang diamalkan. Kita nak pastikan bahawa kita mesti mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib mempertahankan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dan kita perlu menolak kepahaman, pemikiran, pegangan yang lari daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang kita beritahu. Jadi alhamdulillah, yang ketiga iaitu pakar panel tasawuf. Alhamdulillah, pembincang dipanggil orang-orang yang pakar dalam bidang ini supaya tidak ada lagi ruang-ruang yang boleh dilepas pandang. Sebab perkara ini amat penting. Dia ada hubungannya dengan akidah, dengan syariah dan lain-lain lagi. Umpamanya bab haji, kalau takdirnya penjelasan tak betul tentang tawam, Masya Allah, bagaimana nak nikah dan lain-lain lagi kalau dia sebagai wali. Berat. Sebab itu kita tapiskan akidah, syariah, akhlak dan juga Al-Quran dan hadis. Dilantik mereka-mereka yang punya kepakaran dalam bidang yang tertentu. Alhamdulillah, saya bersyukur zaman saya bekerja tahun 67 dulu, mungkin ada yang belum hadir ni, tahun 67, maka kepakaran orang-orang Melayu nampaknya kurang. Sekarang alhamdulillah, universiti ini luar biasa, Masya Allah. Maka perlu kita bangun, kita gunakan kepakaran ini dalam apa bentuk. Sebab nak melonjakkan semua, iaitu cemerlang, gemilang, terbilang dan tersyuhur dalam semua bidang. InsyaAllah, inilah yang kita harapkan. Maka kita jangan lupa bahawa ada kuasa kebangsaan, peringkat kebangsaan, ada kuasa negeri, perlembagaan ada dan undang-undang negeri ada. Kita ada dua yang pertama di peringkat kebangsaan, iaitu muzakarah MKI yang membincangkan satu persatu. Kadang-kadang lambak akidah ni kita cukup berat. Kita panggilnya, kalau ada sesuatu hamba Allah yang membawa pahaman, kita panggil pengikut, panggil dia sendiri, dibincangkan dari keselamatannya, dari segi segala-galanya. Jadi dah puas hati, kadang-kadang kita bincang, kita tengok-tengok tak puas hati, kita bincang lagi, supaya tidak ada lompang-lompang yang membawa kepada masalah dalam perkara itu. Inilah. Jadi alhamdulillah. Jadi kita kena, semua masyarakat kena tahu peringkat MKI dia bukan membuat fatwa. Fatwa adalah kuasa negeri. Nanti malam mufti senyum dia, alhamdulillah. Dia itu. Jadi dia ni menyelaraskan hukum, pandangan hukum. Dibincangkan. Apa juga masalah-masalah kebangsaan, masalah yang besar dalam manajemen negeri kebanyakan mesti dibawa kepada MKI, iaitu muzakarah MKI, dibincangkan dan bincangkan. Tapi kalau masalah tempatan dalaman dibincangkan di peringkat negeri. Sama ada namanya fatwa, lajnah fatwa di Johor, lajnah fatwa, ada hukum syarak dan lain lagi. Itu penting. Maka ini prosesnya yang di peringkat kebangsaan, segala masalah keraguan yang dirojokkan oleh Majlis Raja-Raja. Yang kedua, iaitu yang dipikirkan oleh JAKIM menerima daripada kerajaan, swasta dan lain-lain lagi. Dan daripada inisiatif muzakarah sendiri, melalui penyelidikan, kita alhamdulillah
ada penyelidikan yang luar biasa. Ini ada Ustaz Muhyiddin daripada JAKIM. Dia turun ke padang. Dia boleh menyamar. Masya Allah. Dia bahkan dia ada kursus penyamaran. Sebab ajaran salah ni bukan senang. Mungkin dibolehkan janggut panjang sikit ke pendek ke apa boleh. Sebab nak beri keyakinan kepada yang menganut itu bahawa ini orang dalam. Jadi keselamatan dia Allah saja yang menjaga. Jadi ini kita bekerjasama dengan American Hussein, tentera dan juga PDRM. Jadi semua keselamatan dan lain-lain lagi. Kesihatan dan semua sekali. Jadi ini. Jadi dibawa dan dibincangkan dalam jawatan kuasa muzakarah kebangsaan. Untuk mengawalnya kita ada SOP. Ada terma muzakarah. Ada disiplin etika WhatsApp kita. Supaya kita dapat melihat benda-benda macam ni. Supaya dapat dibincangkan dalam grup itu. Supaya ada kesatuan, ada kesepaduan. Supaya masyarakat di luar sana tidak keliru. Kesian masyarakat itu. Di peringkat negeri juga bahawa ada kuasa dia. Bahawa dia mengeluarkan fatwa dan juga promosinya adalah saya bersama Mufti sendiri dengan Timbalan Mufti dan yang dilantik orang-orang yang mempunyai kepakaran yang berbagai, terutama di bidang akidah, syariah, akhlak, tarekat dan juga di bidang-bidang yang lain, sains dan lain. Ini dia. Dibawa, yang pertama sekali kalau ada titah daripada Sultan negeri masing-masing, ini akan dibincang. Ataupun inisiatif muzakarah fatwa sendiri di daerah negeri ataupun mufti atau masyarakat. Sebab kita tak mau meninggalkan sesuatu itu tanpa ada jawapan. Jadi ini alhamdulillah bahawa pihak kebangsaan tidak ada kuasa penguatkuasaan, tapi di peringkat negeri apabila telah diwartakan, kalau di peringkat di Johor akhirnya diperkenan dibawa oleh muzakarah fatwa muzakarah negeri, dibawa ke majlis, dimaklumkan kepada kerajaan, kemudian diperkenankan oleh ke bawah dulu Tuanku Sultan, lepas tu diwartakan, barulah mengikat orang-orang yang ada di negeri itu. Kalau Johor lah, begitulah keadaannya. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Terima kasih Sahibul Samahah. Alhamdulillah Datuk, very clear. Jadi memang daripada apa yang Datuk kata tu, MKI ni seakan-akan macam Majlis Agama Islam Malaysia lah, satu kita punya majlis kebangsaan bagi hal wal Islam yang sebenarnya ditubuhkan oleh Majlis Raja-Raja pada tahun 1968. Dan daripada mula 1968 tu sampai tahun 2022, inilah pertama kali dalam sejarah Malaysia selepas 54 tahun di mana pengurusinya selalu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mulalah dengan bapa kemerdekaan kita, Yang Mulia Tunku Abdul Rahman, sampailah pengurusi yang terakhir daripada kalangan Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Yassin. Tetapi dengan pertukaran peraturan MKI pada tahun ini, pada pertama kalinya kita ada dalam sejarah Duli Yang Amat Mulia, salah seorang raja pemerintah yang dipilih dari kalangan raja-raja pemerintah itu supaya hit di MKI itu itself. Dan daripada MKI main board tu, kita dengar daripada Datuk Sahibul Samahah ceritakan pada kita tadi, jawatan kuasa atau Majlis Fatwa Kebangsaan dulu yang ditubuhkan pada 1973, sekarang dinamakan Jawatan Kuasa Muzakarah MKI, adalah jawatan kuasa di mana Datuk Nur Gadot menjadi pengurusi dan semua ini seperti jawatan kuasa muzakarah seluruh mufti-mufti di Malaysia duduk di situ dari semua negeri-negeri di Malaysia dan ada 6 ahli yang dilantik. Dan inilah kita punya orang kata seperti Datuk Noh mention tadi adalah satu badan penyelarasan saja, bukan satu badan untuk mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa adalah bidang kuasa negeri dan itu adalah kuasa ditampuk baginda Tuanku Sultan masing-masing pada negeri masing-masing. Jadi itu sebab kita gunakan istilah pandangan hukum contohnya. Dan interestingnya, JAKIM di sini, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, hanya berperanan untuk
menjalankan tugas sebagai sahibud diwan dalam bahasa Arab, iaitu sebagai urus setia. Untuk menjalankan apa titah-titah yang datang daripada MKI contohnya, dan di sini melalui komiti yang ada yang untuk fatwa. Dan di bawah JAKIM melalui urus setianya, seperti Datuk Noh mention tadi, ada beberapa panel-panel pakar, seperti panel pakar akidah, fiqah dan tasawuf contohnya, di mana perkara-perkara itu dibahas dengan lebih mendalam lagi, yang akan bawa naik ke board yang ada yang Datuk Noh control. Jadi saya Datuk, kalau boleh di sini nak turn to our sahibus samahah, Mufti Perak, sebab kedua-dua ni asy-syaikhan, syaikhin. Ini macam Imam Bukhari, Imam Muslim punya pangkat untuk kat Malaysia, bukan dalam bidang hadis tapi dalam bidang fatwa. Ni dua-dua kitab sahih lah katakan. Dahlah pula min ittifaq ilahi, dengan takdir Tuhan, Datuk Noh Gadut chairman Syekhul Muzakarah sekarang, Datuk Wan Zahidi Syekhul Muzakarah baru lepas. Jadi ada khalifahnya. Ini salah dengan khalafnya di sini, masya-Allah. Jadi di sini Datuk Wan Zahidi dengan pengalaman Datuk sebagai Syekhul Muzakarah yang baru lepas jawatan dan pindah balik ke Darul Ridwan, balik kampung, bukan tangan 6 jagun tapi jaga fatwa di sini, alhamdulillah. Kalau saya lihatlah sebagai seorang yang menetap di Oxford dan mengajar dan membuat research di sana, orang-orang sana memang kagum dengan tamadun Islam, terutama sekali Khilafah Uthmaniyah. Jadi kalau kita tengok dalam Khilafah Uthmaniyah tu, memang ahli sunnah wal jamaah, tetapi akidah dia berbeza sikit daripada akidah kita. Fiqah dia berbeza sikit daripada fiqah kita, dan tasawufnya berbeza sikit daripada tasawuf kita. Jadi ada berlainan tu. Jadi tapi bila kita guna istilah ni, ahli sunnati wal jamaah, yang selalu orang war-warkan, sekarang kerajaan malah sekalipun, apakah maksudnya Datuk Sahibul Samahah Mufti dengan ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang bukan saja di Perak Darul Ridwan, bahkan di Malaysia ini? Sebab kalau kita tengok Khilafah Uthmaniyah, ini ahli sunnah wal jamaah, akidahnya bukan Asy'ariyah, akidahnya Maturidiyah. Kalau fiqahnya bukan mazhab Imam Syafi'i, tetapi mazhab Imam Abu Hanifah. Dan tasawufnya juga seperti kami di sini nak ikut Imam Al-Ghazali atau Imam Junaid. Tapi apanya maksudnya di sini, Datuk? Jadi banyak rakyat di luar sana mungkin tidak faham apa maksud ahli sunnah wal jamaah. Dah pula tu ada pula aliran-aliran yang memang sesat, dan memang dalam negeri-negeri fatwa seperti Johor atau di Perak sekalipun, seperti aliran Salafiyah contohnya atau Wahabi contohnya, memang mereka sendiri panggil diri mereka ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada tashwish di sini. Jadi bagaimana perkara macam tu boleh berlaku, Datuk? Jadi dalam pengalaman dan insya-Allah budi fikiran Samahatul Syekh, kalau boleh diterangkan untuk kita semua, insya-Allah. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ba'd. Yang Ustaz Al-Akhul Fadil Dr. Atiki sebagai moderator, sahabat samah Datuk Noh Gadut, sahabat samah yang ma'arif, seterusnya hadirin hadirat yang hadir pada petang ini, alhamdulillah. Sebenarnya yang ditanyakan itu sebenarnya gelaran ahli sunnah wal jamaah ini kita ambil daripada hadis sebenarnya. Kalau kita baca dalam Aqidah Tahawiyah, karena masyhur satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah bahawa umat baginda ini akan berpecah lebih pada 70. Dan satu saja yang agak selamat, panggil al-firqah al-najiyah. Jadi bila ditanya apakah al-firqatun najiyah itu, maka Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi itu sunnah, ma ana alaihi itu sunnah. Wa ashabi itu adalah jamaah sahabat. Sebab kalau sunnah saja semua klaim sunnah, oleh sebab itu kita perlu kepada ijma' sahabah. Sebab itu ijma' sahabah di seluruh ulama adalah muktabar.
Itu sebenarnya daripada situlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian oleh kerana bila saya lihat hadis-hadis Rasulullah, bagi saya hadis-hadis Rasulullah khususnya dalam menyebut benda-benda yang akan datang itu satu mukjizat yang besar. Kerana perpecahan ini akan berlaku seawal zaman Sayyidina Ali sebenarnya, yang kita tahu ya, Khawarij. Kemudian Rasulullah memberi amaran. Itu satu panduan. Kemudian Rasulullah tidak memadai begitu saja, memberi panduan yang boleh jadi mercu tanda sampai ke hari kiamat. Itulah satu lagi hadis Rasulullah menyebut tentang perbezaan ini. Rasulullah kata, wa idza ikhtalaftum fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Apabila kamu dapati perbezaan dalam pemahaman agama, memang berlaku selepas itu, fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Adalah kamu berpegang dengan kumpulan terbesar daripada umat. As-sawadul a'zam ialah kumpulan terbesar. Kemudian kalau dikajilah, saya melihat salah seorang pekaji yang mengkaji secara detail, Dr. Tariq As-Suwaidan. Kalau saudara boleh buka YouTube, Dr. Tariq As-Suwaidan, seorang para pekaji lah, PhD, berasal dari Kuwait. Dia menulis buku tentang Islam dan umat masa kini dan membuat kajian secara ilmiah lah, bukan cara dulu kita tahu cara rambang saja. Di Sunnah wal Jamaah ini 90% lebih. Tapi dia buat kajian secara terperinci, kata beliau, Ahli Sunnah wal Jamaah yang merangkumi dari segi akidahnya, iaitulah Asy'ariyah, Maturidiyah, dan berpegang dengan 4 mazhab, berpegang dengan tasawuf Sunni, Junaid dan Ghazali, 95% kata dia. 95%. Jadi sebenarnya kalau 70% itu sudah ke As-Sawadul Azam dah. Lebih daripada As-Sawadul Azam. Jadi itu satu tanda yang itulah kita kata yang sampai hari kiamat. Janganlah di mana-mana pun tidak terkeluar daripada berpegang dengan mazhab satu yang 4 ini. Kemudian satu lagi lah yang baru ini pun Syekh sebutlah, dan saya sendiri pun dalam tulisan saya menyebut, dan kadang-kadang kita melihat ini dalam konteks nubuah, bahawa Rasulullah beritahu benda akan datang yang akan berlaku, itulah penawanan Konstantinopel. Rasulullah mukjizat dia berlaku penawanan Konstantinopel. Sebenarnya dalam konteks ini, selain daripada itu, sebenarnya confirmation terhadap pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita bariskan. Sebab Rasulullah menyebutkan tuftahana al-Qustantiniyah. Kamu umat Islam pasti akan conquer, tawan Konstantinopel itu. Wa ni'mal amir wa ni'mal amir amiruha. Sebab baik amir itu, Muhammad Al-Fatih itu, amir inilah yang sebaik-baik. Wa ni'mal jaysh zalikal jaysh. Sebab baik tentera yang menawan Konstantinopel. Kalau kita lihat, di zaman itu yang dikatakan ini Salafiyah dan sebagainya sudah dilenyapkan oleh pemerintah Islam. Tidak ada. Hatta Salahuddin Ayyubi sendiri pun sudah menghapuskannya. Imam Muhammad itu ialah Hanafi, Maturidi, dan di kalangan tentera biar ramai di Syafi'i dan Asy'ari. Jadi ini satu confirmation tentang yang kita faham Ahlussunnah wal Jamaah ini ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan berpegang dengan mazhab yang 4, salah satu mazhab yang muktabar, dan juga berpegang dengan tasawuf Sunni. Mereka itu tasawuf. Sebenarnya guru yang mengajar Imam Muhammad Al-Fatih ini ialah Sufi. Dia Sufi, dan hari-hari dia bacakan hadis itu. Bukan beliau mengatakan kemungkinan awak tidak. Kemungkinan awak tidak. Awaklah. Awaklah yang Rasul sebut nikmal amil itu. Ditanamkan begitu. Sebab itulah Imam Muhammad mempersiapkan diri dengan engineeringnya, dengan 4-5 bahasa, dengan ilmu-ilmu agama. Jadi itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dalam konteks kita hari inilah. Sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan Asy'ariyah saja. Sebab Asy'ariyah Maturidiyah ini hanya kalau kita lihat perbezaan sedikit saja. Macam kecil saja.
Dua. Ya, Sifat sikit 20 saja. dengan sifat 22. Kemudian itu. Kemudian dalam konteks hari ini juga kalau kita lihat bagaimana kalau pernah jadi mufti kan, apa yang kita amalkan. Kita kalau di wilayah dulu dia ada akta parlimen, tapi sebenarnya akta yang itu juga di-apply di negeri sebagai enactment. Enactment ni dia sebenarnya akta atau enactment undang-undang ni dia angkat daripada waqi' masyarakat. Waqi' atau realiti itulah yang diangkat di dalam akta atau enactment. Kalau kita buat tautiah sedikit lah untuk lebih jelas. Tautiah ni makna kembali ke belakang sedikit. Untuk bagaimana Islam masuk negara kita. Kita tidak tahu, tetapi Islam tu masuk dengan pengajaran-pengajarannya. Kalau kita tahu ya. Pengajaran di pondok. Sebenarnya kita mau nilai petani, kita lihat awal-awal di petani lah. Pondok-pondok, lepas tu merebak ke Kedah dan Kelantan. Jadi mazhabnya Syafi'i, kitab Syafi'i yang diajarkan dan juga akidahnya Asy'ari, dan mazhab Syafi'i. Dan sifat 20 lah yang diajarkan. Kemudian kalau kita lihat juga, walaupun mereka dulu tak pernah kita pergi azhar dan belajar banyak mazhab, tetapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i pun kalau kita lihat, kalau di pondok sendiri saya ada pengalaman di pondok. Memang kitab-kitab fiqh tu Syafi'i. Tapi kalau mereka yang rendah, Fathul Qarib, Fathul Mu'im tu, kalau matannya tu tak ada sentuh mazhab lain. Tapi cuba kalau kita pergi kepada yang lebih tinggi, Mughnil Muhtaj, itu sudah sebut aqwal lain dan mazhab lain sudah di situ. Misalnya kalau I'anatul Talibin, bilangan Jumaat sudah sebut 15 qaul. Maknanya, jadi setiap isu tu dah ada sebut mazhab lain dah. Jadi kalau untuk ngaji tinggi sikit, dia sudah ada terdedah kepada mazhab-mazhab lain. Dalam enactment atau akta kita ada menyebutkan mufti adalah mengamalkan mazhab Syafi'i dan qaul yang muktamad, tapi boleh berpindah kepada mazhab lain jika ada masalah. Itu sebenarnya diangkat daripada waqi'. Saya nak sebut satu yang kita tak sedar bahawa kita bayar ni dengan duit kan. Saya duduk agak lama juga lah, dalam 80 tahun. Masa kecil-kecil dulu kita ingat, di setiap rumah tu, sebab masa kita pegang Syafi'i 100%. Dalam Syafi'i ijma' tak sah, bayar dengan nilai. Semua dengan bayar dengan qutul balad, beras. Jadi di rumah tu ada cupak beras. Setiap rumah tu, Tok Imam pergi. Saya ni tolak ke Tok Imam lah bayar tegal saya. Lepas tu barulah beli balik. Sebab Tok Imam tu nak bayar buat duit juga. Tapi akhirnya ulama-ulama kita yang tak ada enactment lagi tu pun, dia tukar kepada, walaupun 100% mazhab Syafi'i kata tak boleh, dia pergi kepada mazhab lain. Dan kita Syafi'i itu juga. Sebab tu di pondok, selain daripada kitab Syafi'i, kita ada belajar Muwatta' di pondok sekolah saya. Muwatta' tu Maliki. Lepas tu bila tafsir, memanglah jalan lain Syafi'i, Baghawi Syafi'i. Dia ada tafsir atas sedikit, iaitulah Nasafi, Hanafi. Jadi ulama-ulama pondok dia terdedah juga dengan mazhab-mazhab lain dan mereka ubah sekiranya ada masalah, walaupun belum ada nama lagi. Jadi itulah realiti kita dan sebenarnya ini sesuatu yang kelebihan. Termasuk keselarasan. Salah satu masalah yang penyelarasan. Maknanya kita nak mengaji apa, lepas tu nak karang kita dalam kaedah dalam mazhab apa. Dalam mazhab apa. Kalau tak ada mazhab, nak mazhab apa? Nak karang kita apa? Mazhab sendiri. Mazhab apa benda? Dia ikut mazhab diri dia sendiri lah tu. Sendiri. Satu Atas lagi, nama Quran dengan sunnah. satu lagi serangan pada kita lah, sebab 20 ni diserang. Pasif dan sebagainya. Sejak beberapa ribu tahun, kita menghadapi pelbagai penjajahan. British, Portugis, Jepun, lepas tu komunis. Zaman tu tak pernah. Tapi masa komunis. Komunis tu, komunis ada senapang. Kita tak ada. Orang kampung. Saya pernah, orang muda tu pernah berkawal. Pakai golok aja. Orang kampung pakai pedang, pakai parang saja. Apa yang menyebabkan sifat lagi, sifat 20 saja. Orang kita pernah menewaskan komunis yang di Perak ni lah. Komunis yang senapang tu dengan parang panjang saja. Apa yang ada pada kita? Okay, dah. Sifat 20 lah. Tapi yang dibanggakan oleh mereka, Wahid Tiga, bacalah sejarah yang ditulis oleh Zaini dan Mufti, itu Tuntul Wahabiyah. Mereka bunuh orang Islam semua. Orang Islam. Tak pernah perang orang kafir. Dan itu kata-kata sebab itu Syafi'i. Ditulis oleh Ibn Ghanam, yang orang mereka yang menulis sejarah begitu juga.
Askar-askar yang duk serang orang bukan Wahabi itu dipanggil Ghazawat. Ada sampai sekarang Ghazawat. Lepas tu yang dapat tawanan dipanggil Ghanimah. Jadi itu yang dibanggakan Kuwait 3 itu, mereka hanya mampu berperang dengan orang Islam saja. Sedangkan saya nak sebut satu lagi lah yang baru ni kita bilang petani, iaitulah Syekh Samad Al-Bani. Kita pergi tempat kubur dia dan tempat dia berperang, syahid, dekat 100 orang. Sailul Salikin ada sampai sekarang. Dia alim besar, turun daripada Mekah untuk lawan Siam. Syahid, ada tempat dia, pergilah melawat. Dan kawasan katanya dekat 100 orang syahid. Sifat 20 saja. Jadi sifat 20 ini kita telah melawan pelbagai penjajahan. Maksud komunis tanpa senjata yang seimbang. Kuwait 3 apa? Masya Allah. Lawan Duk bunuh orang Islam saja. Allah Allah. Lawan orang kampung. Kata yang Terima kasih Dato' Samahatul Syekh. Sangat menarik. Tauhid 3 macam musuh dalam selimut lawan orang Islam sendiri. Ini takfir, ini syirik, apakah, etc. Dan sifat 20 yang duk lawan penjajah. Jadi secara ini bila saya tafakurkan apa yang Datuk Mufti sembahkan tadi, subhanallah, makna ahli sunnah wal jamaah tu, ahli sunnati wal jamaah. Jadi bila dalam hadis yang Datuk Mufti ceritakan tadi, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 73 golongan, hanya satu yang firqah najiyah. Jadi bila sahabat-sahabat baginda kata siapa yang selamat ni, man hiya ya Rasulullah? Dalam beberapa riwayat yang Datuk Mufti ceritakan tadi, yang paling terkenal lah hiya al-jamaah, mereka yang majoriti. Jadi kalau kita nak selamat, kita follow the majority. Dalam konteks Malaysia pun boleh nampak siapa majority di sini. Berapa negeri yang ikut ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah contohnya. Dan di sini sangat menarik sebab bila tadi Datuk explain contohnya ambil daripada kisah Khilafah Uthmaniyah, subhanallah, dan mensyarahkan Islam, iman, ihsan itu. Tiap-tiap ini Islam tu ada mazhab dia. Islam dari segi maknanya fiqh, mazhabnya ada 4. Yang itu yang mazhab yang kita ikut, mazhab Syafi'i. Tetapi mazhab-mazhab lain juga yang ahli sunnah wal jamaah boleh diikut juga kalau ada sebab, dan itu tidak ada masalah. Itu sebab ada beberapa enactment kalau dalam fatwa-fatwa ataupun negeri-negeri di mana dia katakan boleh ikut. Seperti saya tadi dengar Datuk Nur Gadut cerita, kalau di Johor contohnya memang ikut fatwa mazhab Syafi'i yang kaul mu'tamad, tetapi kalau nak ikut mazhab lain boleh bila ada sebab, dah selepas research semua dibuat dan dapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku contohnya. Dan di sini apabila kita dengar Datuk Mufti Perak tadi cerita tentang Khilafah Uthmaniyah tu balik, tentang fiqahnya ada Hanafi, akidahnya ada Maturidiyah. Ini sifat 22 lah, kalau bukan sifat 20 untuk orang yang tak faham, insya-Allah. Tasawuf pula, cerita yang di mana hadis terkenal masyhur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat menaklukkan Konstantinopel iaitu Istanbul, maka sultan itu adalah sebaik-baik sultan, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih yang beriktikad ahli sunnah wal jamaah Maturidi. Okey, bukan Tauhid 3 kat sini. Fiqh Hanafi dan tasawuf bertarikat. Seperti cerita Datuk Mufti Perak. Kalau orang tak faham, tadi Datuk Mufti ceritakan sikit, baru-baru ni bila kita dah ada PKP melalui zaman fatrah Covid, boleh buka Netflix pun dah boleh tengok dah cerita yang Datuk Mufti cerita ni. Apa nama cerita tu? Ertugrul. Kalau istilah dalam bahasa Melayu ni Datuk, Ertugrul. Iaitu ayah pada Sultan Osman Al-Awwal, Uthmaniyah yang to found the Osmanic state. Guru Ertugrul ialah Syekhul Akbar Ibn Arabi. Ini guru tasawuf yang memang pangkat tinggi, yang saya sendiri kita pun tak baca kitab-kitab dia pasal terlalu tinggi sangat sampai boleh jadi untuk orang yang tak mau nak setuju dengan dia kontroversial. Macam tu sekali. Tapi ini guru pada, ni Syekhul Islam pertama lah Daulah Uthmaniyah. Seakan-akan begitu. Seperti mana Syekhul Islam yang terakhir Mustafa Sabri yang rasmi, tetapi Syekhul Islam yang bukan rasmi, ghair rasmi lah Syekhul Islam Zaid Al-Kautsari yang lari daripada Istanbul bila jatuh ke Mesir. Jadi Syekhul Islam Zaid Al-Kautsari, Syekhul Islam Daulah Uthmaniyah yang terakhir yang ghair rasmi, seperti Syekhul Islam pertama Daulah Uthmaniyah iaitu Syekhul Akbar Ibn Arabi.
Beliau seorang ulama yang mujtahid, yang terkenal, yang dilahirkan di Andalusia, bermazhab Maliki, yang mengembara satu dunia Islam sampai mengaji semua mazhab, tak apalah, dan mengaji Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dia memang genius macam tu. Sampaikan tengok anak dia, Samrah dia, hasilnya Ertugrul yang found, apa bahasa Melayu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengasaskan Daulah Osmaniyah itu sendiri. Inilah sebabnya Sultan Sulaiman yang paling terkenal dalam sejarah Khilafah Uthmaniyah, iaitu Sulaiman the Magnificent kalau dalam bahasa Inggeris, terkenal dalam Daulah Uthmaniyah ceritanya. Ini memang sah. Pada zaman dia memang ada banyak orang keluar fitnah tomahan. Apa yang diajarkan oleh Imam Ibn Arabi mungkin orang tak faham, sampai dituduhkan mungkin hulul atau itihad, iaitu antara inilah karya-karyanya yang ditohmahkan ni wahdatul wujud kononnya. Di sini Syekhul Islam pada zaman Sultan Sulaiman keluar fatwa Kamaluddin Effendi Ibn Pasha yang terkenal, sampai keluar barang siapa yang mentakfirkan Ibn Arabi, maka dia jatuh hukum ta'zir, masuk penjara. Sampai begitu sekali. Sampai antara imam kita, imam dalam mazhab Syafi'i yang paling terkenal, mujtahid yang terkenal, Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi, bila orang duk mengatakan Imam Ibn Arabi ni yang mujtahid, ada orang kata, memang ulama kata mujtahid mutlak pun, tetapi dia tak buka mazhab dia sendiri. Imam Nawawi pun mujtahid, tapi dia dengan ego dia, bukan ikut ego dia, bukan nak buka mazhab sendiri. Di sini Imam Nawawi mempertahankan Imam Ibn Arabi dengan mengatakan apa? Tutup mulut kamu, jangan kamu pandai-pandai mengkafirkan sewenang-wenangnya orang yang orang yang agung sebenarnya macam ni. Imam Nawawi keluar apa dalam jawapannya tentang Ibn Arabi? Dia kata dia cuma mengkotkan ayat Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka ummatun qad khalat. Ini orang yang dah meninggal. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka dah buat apa yang mereka buat, kamu buat apa yang kamu buat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kamu tidak akan disoal tentang apa yang mereka buat. So shut up. Ini Imam Nawawi punya fatwa. Jadi di sini hadirin wa hadirat sekalian, kita boleh nampak, janganlah masuk dalam kancah ajaran sesat yang memang memporak-perandakan satu dunia ini dengan mentakfirnya, dengan mentadlil, mensesat orang lain, dengan memid'ah-mid'ahkan sewenang-wenangnya. Hanya mereka saja ada monopoli hak. Hanya mereka saja betul ke? Hanya mereka saja dapat hidayat Tuhan ke? Hanya mereka saja suci? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah sebabnya daripada kalam ulama salaf kita, rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Rahmat umat kita terletak pada perbezaan pendapat imam-imam kita. Itu sebabnya Imam Syafi'i, imam mujtahid agung kita, dengan tawaduknya dalam nasihat, dalam wasiatnya kata apa? Mazhabku atau pendapatku adalah aku rasa betul dalam hal ini. Sawabun yahtamilul khata', tetapi berkemungkinan PhD research saya ini mungkin salah dalam masalah ini. Tetapi saya pegang pada inilah jawapannya betul. Walhal wa madhabul akhar, dan pendapat yang lain yang bercanggah dengan aku, pendapat aku ni khata', salah, yahtamilu sawab, dengan berkemungkinan betul. Tetapi hanya bila kita meninggal dunia, masuk ke dunia yang lain, yang dunia di akhirat kelak, barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan terangkan pada kita mana satu sebenarnya ijtihad yang benar. Sebab ini semua masail ijtihadiyah, masail khilafiyah. Benda yang kita boleh membezakan antara satu sama lain. Itu sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada kaedah fiqh yang terkenal, al-musibu lahu ajran. Mujtahid yang mendapat jawapan yang benar akan dapat 2 markah atau 2 pahala. Wal mukhti'u lahu ajrun wahid. Tetapi mujtahid yang buat PhD itu dapat salah pun dapat 1 markah atau dapat 1 pahala. Peliknya orang Islam, alhamdulillah, dua-dua betul. Itunya rahmat Tuhan pada kita. Sebab orang yang dapat mujtahid yang dapat markah yang benar itu dapat 2, sebab dia dapat
untuk the correct answer 1 markah, tetapi untuk usaha dia juga dapat 2 markah. Orang yang buat salah dalam research dia dapat juga 1 markah kerana mereka punya usaha selagi ikhlas, alhamdulillah. Jadi mungkin di sini Samahatul Syekh Datuk Noh dengan mendengarkan iktibar ahli sunnah wal jamaah, mungkin kadang-kadang kalau kita tanya, dan kami dengar tadi apa yang Datuk Mufti Perak cerita, pentingnya kena ikut ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Ini majoriti umat Islam, Sawadul Azam. Semua satu dunia, bukan Malaysia saja. Komat lah ke ikut Malaysia. Semua, saya dah travel satu dunia memang macam ni. Yang minoriti ni yang geng-geng yang nak bunuh orang. Geng-geng yang nak sesat orang. Geng yang nak tadlilkan orang. Takfir. Apa dia dalam pandangan Datuk Noh? Antara kenapa penting untuk kita bila kata mengikut ahli sunnah wal jamaah ni, pentingnya yang bukan selain daripada ahli sunnah wal jamaah tu. Kenapa? Adakah penting untuk kita jauhi daripada yang sebaliknya? Kalau begitu kira-kira. Luar biasa, Datuk. Kita dah dengar Syekh Musamah tadi. Luar biasa. Lama lain lah dia punya itu. Kalau kita melihat kenapa kita kena terima dan mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah ni, ada beberapa perkara. Banyak, cuma saya turun 5-6. Yang pertama, dia ada Rabbaniyah. Dari Tuhan, dari Allah. Kita tahu bahawa hadis mengatakan yang bermaksud berpecah umat kepada 93. Semua masuk neraka. Satu saja yang akan selamat, iaitu apa yang aku, ini Rasulullah, amal dan sahabatku. Ada hadis yang lain, iaitu Al-Jamaah. Ini Rabbani. Dari Tuhan, bukan dari perbuatan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli sunnahnya adalah alami, sejagat, Sawadul Azam. Iaitu majoriti dunia ini adalah, kalau kita angkat tangan sudah tentu kita menang. Itu mana kesejagatan al-alamiyah, itu penting. Yang ketiga, syumul. Dia dah holistik. Mencakup semua. Masya Allah. Kemudian akliyah, rasional, boleh diterima. Hadariyah, al-wasatiyah, kesederhanaan, bukan ekstremis, bukan kasar dan lain lagi, hingga membawa kepada perkara-perkara yang merugikan ummah. Itu kita boleh lihat. Kemudian dia tidak ta'assub. Dia keterbukaan, tasamuh. Keterbukaan, berlapangan dada. Betul ansur. Bila berlaku perbezaan, ihtilaf ummati rahmatun, kita ambil gini. Ini yang ada pada ahli sunnah wal jamaah ni. Yeah. Bukan asyik ta'assub, mengata orang ni yang tak bersama dengan dia adalah tak betul ataupun lebih tak baik. Jadi ini tidak ada dalam akidah ahli sunnah wal jamaah kita. Ini rasa saya melihatkan yang itu sebab kita wajib mempertahankan. Masya Allah. Ini amat penting sekali kita melihatkan gitu. Kalau tidak, dan dia tidak akan membawa pada perpecahan. Ini, iaitu dia boleh kerjasama, boleh kesatuan, perpaduan, muafakat, bawa barakat, dan juga boleh kerjasama asalkan tidak menjual prinsip asalnya. Itu alhamdulillah. Kita tengok negara-negara yang ahli sunnah jamaah ni, nampaknya aman. Alhamdulillah. Aman, damai. Alhamdulillah. Kalau kita tengok yang sebaliknya, nampaknya bermasalah. Jadi ini rasa saya ciri-ciri yang banyak, ini sebahagian daripadanya. Kalau nak dibawakan mungkin boleh sampai 100. Tapi masa tidak mengizinkan. Masya Allah. Begitulah keadaan. Sebab itu wajib kita mempertahankan. Wajib ni makna kalau tak buat berdosa. Kalau tinggal berdosa. Kalau buat dapat pahala.
pahala. Ini rasa saya seolah-olahnya bahawa alim selamanya mesra alam, mesra pelanggan, mesra lawan dan rakan dan lawan. Luar biasa. Sehingga kan kalau ada orang hasad dengki dengan kita, terbuka bahawa kita memaafkan. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ini tengok, Masya Allah. Maka oleh sebab yang demikian, maka kita wajib mempertahankannya. Ini sudah barang tentu perlu disebarluaskan. InsyaAllah saya di Johor akan buat di peringkat negeri, peringkat daerah dan peringkat mungkim. Yang peringkat negeri akan hadir bahawa daripada insyaAllah yang berhormat, Esko, Adun, pegawai tinggi dan lain-lain lagi. Dari peringkat daerah iaitu pegawai daerah dan semua ketua-ketua agensi di peringkat daerah. Di peringkat kampung, mungkin kita akan kumpulkan. Kalau mungkin itu ada 8 daerah ketua kampung, kita panggil wakil-wakilnya. Perlukan pencerahan pada saya, pendekatan saya, bahawa dengan melalui penguatkuasaan tidak boleh selesai masalah. Yakin, saya yakin. Maka mesti dengan ilmu pengetahuan. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Saya mengingatkan anak buah saya, terutama penguatkuasa, bahawa penguatkuasa itu adalah yang terakhir sekali. Sebagai penguatkuasa, saya itu bekas penguatkuasa. Pertama, tugas awak bukan penguatkuasa, tugas pendakwah. Selesaikan masalah. Sebab kita tengok Rasulullah dalam satu sejarahnya, dia berada di tepi jalan bersama sahabat-sahabatnya. Maka lalu pada ketika itu, jenazah. Jadi Rasulullah mengikut riwayat dia bangun dan dia menangis. Jadi sahabat kata, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah bangun dan menangis? Ini bukan jenazah orang Islam. Ini jenazah orang Yahudi." Apa jawab Rasulullah maksud dialog ini? Adakah dia itu bukan manusia? Dekat karamna Bani Adam. Yang kedua, bahawa aku menangis kerana aku tak dapat membawa dia ke syurga. Sebab Rasulullah punya hasran, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk syurga. Oleh sebab itu aku sedih. Tapi sudah barang tentulah hidayah itu bukan Rasulullah yang beri, Allah yang beri. Jadi begitulah keadaannya. Jadi insya-Allah penguatkuasa itu kita gunakan yang terakhir. Sebab bila mana kita awal-awal dah buat, jadi banyak musuh kita. Kita kena sentuh jiwanya, hatinya. Sebab dia adalah sebahagian daripada kita. Innamal mu'minu ikhwatun. Ini insya-Allah. Jadi itulah kita pendekatan. Sebab itu ada di negeri, ada pusat pemulihan akidah. Maka kita duduk situ, beri dia ilmu, beri dia zikir, beri dia tarekat, supaya lembut hatinya. Jadi mudah-mudahan, dan ada yang berubah dan berubah. Alhamdulillah. Kadang-kadang dia lebih berubah daripada yang biasa. Saya masa saya kerja di JAKIM dulu, bahis. Masa Ni dulu saya pergi JAKIM bahagian Hak Ehwal Islam sebelum JAKIM. Apa nama yang Pulau Jerejak tu. Situ sempat orang tak makan saman. Lepas tu saya balik ke Johor, satu surau. Dia kata, "Ustaz kenal tak saya?" Minta maaf lah, kata, "Awak perkenalkan, saya adalah manusia yang duduk di Pulau Jerejak dulu." Tapi dengan panduan yang diberi oleh JAKIM, ustaz-ustaz daripada Pulau Pinang, dan kebetulan saya datang, maka saya sudah berubah. Terima kasih banyak. Ini yang kita petik. Jadi itu sebab fatwa ini, ataupun muzakarah ini, nak melihatkan bahawa sebaik-baik jalan yang sebaik-baiknya supaya semua mereka al-mustabti
dapat puas hati daripada itu. Oleh sebab itu, dibolehkan dengan bahagian penyelidikan. Ini sahabat saya ada. Lepas tu dibawa kepada pakar panel syariah yang 4. Lepas tu dah habis semua dikaji dia semua, dibawa kepada musakarah. Lepas tu dibawa kepada mesyuarat majlis MKI kebangsaan yang saya kata tadi difungsikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Sultan Selangor. Lepas tu bawa kepada barulah majlis raja-raja. Tapisan-tapisan itu. Jadi begitulah supaya kita hendakkan benda itu bila dah puas hati, dah dimuktamadkan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Doakan bahawa ini tugas-tugas kita bersama. InsyaAllah. Datuk, since menarik, pendakwah bukan penghukum. I think very interesting. Tapi if we go back, kita balik-balik pada asal kenapa kita ada MKI macam ni. Di mana maqasid, antara maqasid utamanya, kita boleh lihat di mana daripada untuk mengelak daripada campur tangan mungkin politik ataupun kepentingan parti politik itu sendiri. Jadi ada yang dikatakan contohnya, ini kisah silam kita lah bila ada Perdana Menteri yang baru, sebab bila Perdana Menteri itu mempengerusikan MKI itu adalah program nilai-nilai Islam, guna dasar Islam yang baru yang berubah bila ada Perdana Menteri yang lain, jadi ada Islam Hadari contohnya. Ada Perdana Menteri yang datang yang lain lagi, jadi Islam Wasatiyah. Jadi ada Perdana Menteri yang lain lagi, yang kerajaan lain pula rahmatan lil alamin pula. Jadi mungkin rakyat-rakyat pun dia nak, kita nak simple aja Islam. Kalau ada pun Islam dasarnya, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah je. Tak payah nak ada some political program yang ada kat situ. Jadi mungkin di sini Datuk, apa dia kalau bagaimana cara Datuk sebagai Syekh Muzakarah untuk memastikan supaya keputusan muzakarah ni tidak ada campur tangan kepentingan parti politik, malah kerajaan itu sendiri. Sebab adalah penting untuk kita rakyat yang kita nak rakyat nak undi, boleh undi belah kiri, nak undi kanan pun boleh, merah boleh, biru boleh. Sekarang selalu nak cakap two party system, Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan sekarang ni kecelau ada Perikatan Nasional, Barisan Nasional, apalagi Pakatan Harapan, tak tahulah berapa banyak lagi, etc. Jadi kita nak qalbun salim, peace of mind here. Jadi bagaimana Datuk sebagai Syekh Muzakarah untuk memastikan supaya tidak ada campur tangan kepartian politik? Bukannya kita nak kata sini tak ada politik dalam Islam, bukan. Tetapi kepartian politik itu di mana semua dasar-dasar siasat syariah yang parti-parti politik semua subjektif. Macam tadi kata rahmatul ummah fi ikhtilaf a'immah, itu sebabnya kalau saya keluar kaedah al-madhahibu fil fiqh kal ahzabi fi siyasah. Seperti mana kita boleh terima perbezaan pendapat dalam mazhab ahli sunnah seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, kita boleh berlapang dada, ta'ayush di situ. Seperti itulah sepatutnya kita boleh terima perbezaan di antara parti-parti politik. Janganlah sampai kita tak boleh nak berkenduri bersama. Janganlah sampai kalau nak bertikam lidah pun cuma dalam konteks di mana kita ada adab contohnya. Jadi apa dia perkara-perkara yang mungkin sebagai Syekh Muzakarah Datuk yang Datuk boleh buat untuk pastikan supaya tidak ada campur tangan parti politik di sini? Terima kasih. Soalan yang luar biasa. Jawapan pun luar biasa nampaknya. Kita biasanya orang sama ada hakim, sama ada qadi, dia berpegang kepada satu hadis Nabi yang bermaksud qadi ini ada 3 bahagian. Satu bahagian 2 bahagian masuk neraka. 1 bahagian saja masuk syurga. Sebab itu bila saya dilantik, lama saya termenung. Boleh tak saya menjalankan itu? Itu ada dalam terutama para ilmuwan Islam. Ulama warasatul anbiya. Dan juga kepada pemimpin. Itu jadi kekuatan kepada kita sendiri mudah-mudahan. 2, 3 qadi, hakim
2 masuk neraka. 1 saja yang masuk syurga. 1 saja tu. Ini yang saya amat bimbang. Tapi kita lakukanlah sesuatu. Yang masuk neraka tu, dia menghukum, dia tak tahu. Dia tak ada ilmu. Dia tak nak belajar. Sebab itu sekarang saya akan melawat ke Mesir. 8 sampai 14. Saya mahu anak-anak buah saya belajar, dia kena ubah konsep. Mesti ada tafakuh dan itqan. Profesional. Yang kedua, mesti talaqi dan musyafahah dengan guru-guru. Tak pakai muzakarah lagi, tak boleh. Dan kehadiran pun kita mahu wajibkan. Supaya alhamdulillah. Sebab dia ulama' warasatul anbiya. Kita bimbang ni, nanti kita menghukum tak ada ilmu. Yang kedua, dia ada ilmu, tapi dia terpengaruh dengan sesuatu hingga dia menghukumkan tak betul. Masuk neraka juga. Allahu Akbar. Allah. Yang 3 saja ini. Ada ilmu, hukum dengan betul, ikhlas, dia ada dalam dirinya 4 sifat Nabi. Iaitu as-sidq, benar, ikhlas, jujur, al-amanah, integriti, tabligh, ketulusan, transparent, kemudian al-hikmah, kebijaksanaan, ada tolak ansur, ada masanya darurat, tuqadar biqadriha, ini yang dibincangkan. Dan tolak 4 sifat yang mustahil kepada Nabi, iaitu lawan, iaitu al-kazib, dusta, bohong, palsu, tidak amanah, kemudian tidak telus, menyembunyikan fakta, dan tidak bijaksana. Dan inilah nampak satu tanggungjawab yang besar kepada kita. Tapi pahalanya pun besar. Masya Allah. Kalau takdir yang kita lakukan ni diamalkan orang-orang lain sampai mati, kita yang tak beramal pun, kita pun dapat saham pahala ini. Jangan susah hati kita. Tak apa, kita teruskan begitu. Jadi oleh sebab itu, kalau nak tak terlibat, baca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selesai. Tak ada kepentingan peribadi, tak ada kepentingan politik yang merugikan, tidak ada pelonteng korni, sahabat, tak ada. Sesungguhnya inna salat, semayangku tu, hubungan kita dengan Allah tak putus-putus, dan juga ibadah kita fardu ain, fardu kifayah. Wa mamati, hidup kita dan mati kita, berapa lama kita hidup dunia ni? Allah. Lillahi rabbil alamin. Kalau ini ada dalam jiwa kita, insya-Allah. Tapi banyak cabarannya. Bukan senang. Orang yang cabang yang paling tinggi cabaran Nabi-Nabi Rasul, ulama-ulama, macam pengarah jabatan agama tu banyak cabarannya. Timbalan Mufti banyak cabarannya. Apa nama Naib Chancellor banyak cabarannya. Datuk Noh lagi banyak cabarannya. Ini lagi banyak cabarannya. Jadi kita jadikan dalam falsafah hidup. Apa juga yang positif mesti terima positif. Dia jadi positif. Apa juga yang negatif, terima positif, jadi positif, insya-Allah. Jadi begitulah keadaannya. Insya-Allah. Saya ingatkan sahabat-sahabat saya nak jadi yang wakil rakyat. Saya kata yang pertama, niat kamu mesti lillahi ta'ala. Kalau tidak, tak lama, kata saya. Oh, minta maaf. Niat yang pertama, niat mesti lillahi ta'ala. Kalau tidak, tak lama. Jadi insya-Allah. Tidak mustahil, tapi cabarannya amat besar. Memang kita duduk saya kerja daripada tahun 67 sampai sekarang, mudahan sampai bila wallahu Allah saja mengetahui. Tapi itu cabaran kita. Jadi insya-Allah saya yakin jawatankuasa, ahli jawatankuasa muzakarah yang terdiri daripada semua mufti dan juga 6 orang daripada pakar-pakar yang insya-Allah
bahawa nampaknya, saya baru sekali memperkongsikan, nampaknya bahawa 4 sifat Nabi ini ada. Ya Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan kita sebab itu, bahawa sebelum kita nak buat apa-apa, kita kena malam sembahyang taubat. Sebab taubat dosa inilah yang menghalang kita jujur, ikhlas dan juga ketulusan. Ini, lepas tu kita sembahyang hajat. Ini penting sebab ini masalah ummah. Ini cara saya. Sementara kita ada kuku, ada taring, ada belang, lakukanlah. Nanti bila dah tak ada, jadi tak guna kita menangis lagi. Wallahu alam. Minta maaf. Masya Allah. Terima kasih. Luar biasa Syekh Muzakarah kita. Dan ini pusingan yang terakhir dan soalan terakhir di sini. Masya Allah, dengan menarik Samahatul Syekh Datuk dalam kerangka Adabul Qadi. Beberapa kali Syekh Muzakarah kita menekankan pentingnya institusi agama itu harus bebas daripada pengaruh parti politik dan kepartian politik. Dan mungkin untuk Mufti Perak kita, Masya Allah, dan bila kita tengok berita baru-baru ni pun, bila dengar titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak contohnya, kalau di Perak ni nak berceramah contohnya di masjid-masjid, tak boleh ada tauliah kalau datang daripada kalangan contohnya orang yang memegang jawatan parti politik. Jadi mungkin Datuk boleh bagi penerangan pada orang awam kita, khususnya di negeri Perak ini, apa maqasid sebenarnya di sebalik dasar ini. Dari sini insya-Allah moga pencerahan dapat kita manfaatkan daripada Samahatul Syekh Datuk Mufti Perak kita. Terima kasih Saudara Moderator. Salah satu maqasid yang paling asas dalam kehidupan beragama lah masyarakat, itulah disebut sebagai al-jamaah. Jamaah. Jamaah ni memang pelbagai tafsiran, tapi kalau dalam konteks ini, kalau kita ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Dalam kamu berjamaah. Sini maksudnya bersatu padu. Sebab tu iyyakum wal furqah, jangan berpecah belah. Ini setengah asas di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi hablillah ini ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai al-jamaah. Jamaah. Jangan berpecah belah. Dan kalau dalam konteks ini juga ulama mewajibkan ittifaq ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahawa wajib melantik waliul amri. Waliul amri, dan di antara hikmah yang besar wujudan waliul amri ialah untuk wahdatul kalimah, untuk menjaga perpaduan di kalangan ummah. Sebab itu diwajibkan adanya waliul amri. Fardu kifayah kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di antara itulah maqasid dia ialah supaya ummah ini bersatu. Dan kalau kita lihat dalam konteks masyarakat kita, memang yang kita bersatu ni yang banyak, kiblahnya sama, Quran sama, hadis sama, solat sama, semula zakat sama. Namun ada unsur-unsur baru yang membawa pada perpecahan. Kalau kita balik zaman awal sudahlah ya, para sahabat, Imam yang Sayyidina Ali itu salah seorang daripada Imam Khalifah yang 4. Tapi ada bila berpecah daripada imam itu, maka timbul pelbagai akidah yang sesat. Bukan saja berperang. Di dalam konteks ini kalau kita lihat dalam masyarakat kita, semua itu sama, tapi wujud unsur-unsur kita panggilkan politik.
politik ini dia bukan siasah. Kalau siasah syar'iyah itu ialah pemerintah mengambil tindakan-tindakan untuk masalah ummah. Itu siasah dalam Islam. Kalau ta'rif Ibn Nujayn kata fi'lu syai'i min al-siyasah al-syar'iyyah wa fi'lu syai'i min al-hakim limaslahatin yaraha. Yang dikatakan siasah itu sebarang tindakan yang dibeli oleh hakim pemerintah kerana maslahah. Jadi siasah dalam konteks Islam adalah tindakan-tindakan pemerintah untuk menguruskan negara. Jadi dalam konteks hari ini kita sebut politik tu tak boleh ada macam itu, ialah perbelahan politik atau parti-parti politik. Bila kita yang real ni parti politik. Ni hizib. Hizib. Di kalangan umat Islam ni ada hizib. Asalnya mungkin satu saja dulu. Lepas tu berpecah. Dan ini kita realitinya kita tahu. Bila hizib atau parti politik, bila kita sebut politik ini kita rujuk kepada parti politik, bukan siasat dalam konteks tadi. Parti politik, nyawa dia itu adalah berbeza. Sedangkan Islam nak satu. Kalau parti politik, kalau dia bersyarah mana-mana sama, tak ada nyawa dia. Nyawa dia itu pada perbezaan. Dia bernafas, makan minum dia berbeza. Mesti tekankan perbezaan. Hari ini kita tahu berapa banyak. Dengarlah ceramah mana-mana pun, dia mesti tekankan pada perbezaan. Dan ini kita tak boleh nak cakap apa pun. Ini adalah perkara yang berlaku dan pasti berlaku. Kan? Sebab kita dalam konteks realiti demokrasi. Dan tubuh politik ini bebas. Dia beranak-anak kan. Kalau kita sejarah, asalnya UMNO, berkembar. Lepas tu ada biru agama. Daripada biru agama UMNO itu lahir PAS. Lepas tu lahir Amanah. Lepas tu lahir daripada UMNO bersatu. Ila akhiriha. Ila akhiriha. Ila akhiriha lah. Ila yaumil qiyamah lah. Mungkin ada lagi. Berbagai lagi. Jadi kita tahu nyawa dia orang tu berbeza. Menekanan perbezaan itu nyawa dia. Maknanya kalau dia tak tekan perbezaan, tak ada nyawa dia. Matilah dia. Jadi kita tak kata apa ke dia. Jadi yang tu kita tak boleh buat apa. Sultan pun, Uliya pun tidak akan melarang. Dan rakyat bagi dia sama. Cuma di mana tempat yang kita boleh lupa semua sekali itu, kita tinggal nyawa tu kat luar. Nyawa tu. Di dalam masjid dan surah. Kita buat keputusan baru ni kita bersyarat, baru ni. Di atas harapan tuanku, dan tuanku panggil tu. Memang tuanku panggil. Sebelum nak sedang lepas dia bergantian rakyat tu, jawapan panggil. Panggil berbeza lah. Yang parti sebelah ni, yang kerajaan. Tuanku kata, beliau sama saja. Nak berbeza. Tapi dalam ni kita tinggalkan tu, kita tumpukan satu saja. Bila kita beribadat dalam masjid atau surau, kita lupakan semua sekali dan kita bersatu beribadat kepada Allah SWT. Jadi itulah sebenarnya mengenai kita bersyarat pun mengambil keputusan politik tidak boleh ada politik dalam konteks tadi lah. Politik kepartian tadi. Perbezaan tadi di dalam masjid atau surau yang berdaftar. Kalau dia ada surau persendirian boleh. Dan orang timur dalam ini negara demokrasi bebas. Ya baik boleh demokrasi. Dia nak ceramah agama tak ada larangan. Dia nak sewa di rumah dia atau nak sewa dewan, dia nak pergi ceramah agama, tiada larangan. Ya. Tiada larangan. Boleh buat. Cuma dalam masjid yang di bawah tuanku, yang tuanku bertanggungjawab untuk menjaga perpaduan ummah ini, maka jangan sebut hal-hal perbezaan itu. Kita sama saja. Itu sebenarnya hikmah. Nak jaga ummah. Sebab kita kok mana pun kalau kita lihat, gimari situ juga. Itu juga. Dulu dia sama parti A. Lepas tu bocah. Dah jadi dia dalam parti B, duk lawan balik sana. Pecah sini. Jadi hanya kita adik-beradik juga sebenarnya. Sekarang sebab lagi pusing. Biarlah masjid dan surau ini menjadi tempat penyatuan balik. Itu hikmah. Tuanku dah hikmah. Alim ulama lah yang bersama tuanku. Masya Allah. Wallahu a'lam itu je. Masya-Allah, masya-Allah. Wallahu taala wa rasuluhu a'lam bisawab. Samahatu Syekh, masya-Allah. Dan di sini kita nak khatamkan di akhir kalam pada pertemuan liqa' fikri. Masya-Allah, ulama dua kita yang hebat, seakan syekhain. Dua-dua syekh kita seperti Imam Bukhari, Imam Muslim bukan dalam bidang hadis tetapi dalam sistem perfatwaan di Malaysia pada masa kini ini. Dan memang masya-Allah seperti Datuk dalam jawapan Datuk tadi, kita memang kerdil lah rasanya di sini, di mana dalam
kebijaksanaan Paduka Seri Sultan Perak kita Duli Yang Amat Mulia tuanku, untuk mengharmonikan situasi di mana bila Datuk tadi cerita, bila memang DNA orang masuk dalam atau ahli politik memang tak ada nyawa lah situ. Nyawa dia tu memang kena ada perbezaan, macam tu. Jadi maknanya memang kena ada ikhtilaf. Jadi di sini hikmahnya ialah supaya ada wadah-wadah di mana ada neutral space. Jadi tak apa, bila masuk masjid tu, bila masuk surah tu, sekurang-kurangnya tidak perlu lagi, tak payahlah masuk benda-benda parlimen atau don masuk dalam sini. Sebab yang ini pun kita tahu, sedia maklum tadi macam Datuk Nur Gadik kata tadi, ini semua benda subjektif, bukan objektif, bukannya benda-benda qat'iyat. Jadi inilah sebabnya yang seperti bab kata orang putih, to agree, to disagree, to live and let live. Ini kalam-kalam atau falsafah atau nilai orang putih, tetapi sebenarnya bukan. Ini sebenarnya falsafah dan nilai-nilai yang mereka curi, ciplak daripada kita, agama kita, iaitu rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah itu. Ya, kita boleh setuju untuk tidak setuju selagi mana tidak bercanggah dengan usul akidah kita, dengan usul-usul agama kita. Dengan benda-benda yang makluminad din, darurah. Itu yang di mana kalau kita boleh bersatu dalam itu, dan yang lain ni semua ijtihadiah, alhamdulillah. Jadi kita moga kita dapat bersekutu, bertambah mutu. Itulah maksud persekutuan negara kita Malaysia dalam jata negara kita, bersekutu bertambah mutu, sebenarnya rahmatul ummah fi ikhtilafil amin. Inilah sebenarnya adabul ikhtilaf. Jadi terima kasih Datuk Mufti, memang sangat masya-Allah luar biasa, hadhi basirah luar biasa. Dari Oxford memang saya buka tabik, memang saya nak balik nak jumpa dengan political scientist yang duduk di Oxford yang banyak tulis buku pasal semua political science. Ini memang DNA ahli politik, nyawanya untuk bercanggah. Kalau tidak jadallah, mujadalah. Itu dia. Moga-moga ahli politik Islam kita dapat membaca kitab karya agung guru pada karya agung Imam Al-Ghazali kita, iaitu Imam Juwaini, yang memang menulis kitab Al-Jadal yang terkenal, membahaskan bagaimana adab-adab untuk kita, untuk berhujah dan untuk berargumentasi. Itu dia. Tapi yang ini orang Islam kita dah lupa, dekat pondok-pondok kita pun dah tak mengajar kitab Jadal lagi dah. Jadi, tapi begitulah kira-kiranya. Dengan ini saja, alhamdulillah hadirin hadirat sekalian. Datuk Mat Kilau daripada Southern Tiger kita nak tambah. Izinkan saya tambah. Masya-Allah. Sila. Supaya kita adil lah. Kita kena ingat dua golongan manusia ni, ulama dan umara, tak boleh dipisahkan. Allah. Dua-dua kena tahu tanggungjawab. Apa tanggungjawab pemimpin? Iqamuddin wa siyasatud daulah. Masya-Allah. Iaitu mendirikan, memertabatkan agama Islam dan mentadbir negara. Maka sebagai ulama, saya tengok dulu di negeri-negeri bagaimana Perak Darul Ridwan. Sudah tentulah kalimah Darul Ridwan ni ulama yang memberikan pandangan. Johor Darul Ta'zim. Masya-Allah. Ada Darul Ihsan, Darul Aman dan Iman. Tengok zaman dulu penting. Sebab itu hari Merdeka yang baca doanya Allahyarham Mufti Darul Khusus Negeri Sembilan. Maksudnya bahawa boleh, tapi dengan keadaan matlamat bersama agama, bangsa dan tanah air kerana Allah. Jadi dua perkara ni rasa saya kita perlu ada kesepahaman, bukan ada sebab udang di sebalik batu atau batu di sebalik udang misalnya. Jadi ada kepentingan bersama itu, kita sama-sama. Ya, saya ulang lagi, bahawa tanggungjawabnya iqamuddin, mempertabatkan agama. Alhamdulillah, setakat sekarang dengan perlembagaan kita, simpan kita, walaupun mungkin perlu ditambah baik, itu masalah kedua, tapi dah ada asas-asasnya. Dan mentadbir negara, dia Allah yang menjadikan kamu daripada bumi, kamu bertanggungjawab makmurkan bumi ini kerana Allah untuk masyarakat, iaitu untuk orang-orang yang lebih susah, bukan ada untuk orang-orang tertentu saja.
Jadi ini rasa saya perlu kita bahaskan. Terima kasih, minta maaf masa tambahan ni. Alhamdulillah. Sebab saya daripada Terengganu nak sampai sini 8 jam ke semalam. Ada dengar anak buah saya kata, Datuk ada bunyi gajah kata selamat. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Mudah doakan kami semua. Amin. Amin. Tugas ini Amin. sebab bahawa Islam bukan milik Datuk Noh, milik kita bersama. Amin. Yang melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, maka milik kita. Kita bertanggungjawab. Sebab itu saya bercakap dengan wartawan, kalau apa masalah-masalah beritahu dengan Datuk Noh, kalau dapat janganlah masuk surat khabar. Sebab kalau kita masuk surat khabar, maka mungkin maruah kita dan lain lagi akan dilihat oleh masyarakat lain. Jadi ini insya-Allah, terutama di universiti, saya memang selalu masuk universiti ini memberi perangsang kepada anak-anak saya. Anak didik baru falsafah saya budak universiti sekarang mesti ada 4 cemerlang. Cemerlang, gemilang, terbilang, tersyuhur. Tak ada ini rugi kita. Mungkin tak ada masa depan kita. Terima kasih. Allah. Maaf dipinta. InsyaAllah Doktor nak pergi ke balik ke negara orang putih 8 bulan. Saya ke Mesir 8 bulan. Amin. Dia orang putih, saya orang Arab. Allah. Terima kasih Samahatu Syekh. Dan sebenarnya bila dengar tadi Datuk mak kilau kita datang daripada Terengganu, mungkin 8 jam travel, saya selaku pengurusi majlis, sahibul majlis, memang pastikan laku adil, ada 3-3 sebenarnya. Jadi tempat Datuk dah tambah jawablah 1 ekstra. Jadi saya cuma bagi right of way in case kalau Datuk Mufti nak tambah sikit, lah tidak. Jadi kalau tidak ada di situ, ni baru berlaku adil di sini. Jadi saya selaku pengurusi majlis, mungkin kita khatamkan liqa fikri ini, pertemuan yang intelektual ini dengan ilmiah ini, dengan mungkin tadi Datuk muzakarah kita menamakan Mufti Ahmad Said, masya-Allah, Mufti Negeri Sembilan Darul Khusus, yang membacakan doa ketika merdeka dilaungkan tu pada majlis di mana Yang Mulia Tengku Abdul Rahman laungkan merdeka, 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 yang banyak orang lupa sebenarnya. Bapa kemerdekaan kita bukan hanya ada satu, dia ada bapa-bapa kemerdekaan. Seperti ulama-ulama kita. Macam Allahyarham Syekh Abdullah Fahim, yang mudir madrasah di sini, Idrisiah. Yang walaupun dilahir di Pulau Pinang, almarhum Tunku Sultan Iskandar Shah, kita punya favorite sultan yang juga double as ulama. Jadi umara, Masya Allah, menjemput beliau almarhum untuk datang untuk mengajar di sini, dan beliaulah yang memilih tarikh kemerdekaan 31 Ogos dengan ilmu sains yang dia ada, ilmu falak yang dia ada setahun sebelum tu 31 Ogos. Tetapi juga kawan rapat dia Mufti Negeri Sembilan Darul Khusus yang menjadi mufti pada Duli Yang Maha Mulia yang Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang pertama, iaitu dari Negeri Sembilan. Masya Allah al-Azim, ialah muftinya yang membacakan doa. Inilah negara keramat kita, di mana nama ketua negara kita yang pertama adalah Abdul Rahman, Tuanku Abdul Rahman. Nama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang pertama adalah Abdul Rahman juga, Yang Mulia Tengku Abdul Rahman. Ini beza Tengku dengan Tuanku. Saya yang azan hari mereka almarhum Tan Sri Hasan Azhari. Almarhum Tan Sri Azhari. Ini bapa-bapa kemerdekaan kita. Tapi tadi saya katakan barakah nama Abdul Rahman tahun 1957 dengan ketelekan, orang kata firasat Syekh Abdullah Fahim, sangat menakjubkan, karamah. Saya baru tahu di Ipoh sebenarnya sekolah yang panggil sekolah Star, Star. Sekolah, ingat Tengku, bukan Tengku Abdul Rahman, bukan PM no. Budak-budak muda yang grow up dekat Ipoh, ingat ini bukan PM pertama kita. Ini Tuanku Abdul Rahman yang berdiri Pertuan Agong Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia, ke bawah Duli. Masya Allah. Jadi kita khatamkan majlis ini dengan tadi kata mufti yang membacakan doa itu. Saya nak bacakan satu saja daripada doa beliau yang memang keramat. Masya Allah. Ini huwa min ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah akidahnya, Syafi'i fikahnya,
Tarikatnya, tasawufnya ada Ahmadi Idrisiyah, tarikatnya macam tu. Doanya, Allahumma wafiq. Ya Allah, berikanlah taufik, kejayaan. Ni kita merdeka, pagi merdeka tu. Pada siapa? Sairal, pada semua, seluruh ummal dalam doa beliau, almarhum, Allah yarham. Iaitu pada penjawat awam. Ni yang pertama dia kata penjawat awam. Bukannya menteri, bukan Perdana Menteri, bukan sultan dengan raja sekalipun. Ini penjawat awam. Kenapa di sini? Allahumma wafiq sa'iral ummal. Berilah taufik kepada penjawat semua, penjawat awam. Wal wuzara, dan semua menteri-menteri, termasuklah Perdana Menteri. Wal muluk, dan raja-raja. Was salatin, dan sultan-sultan kita. Masya Allah. Masya Allah, itu daripada bawah itu, penjawat awam ke atas, bawah pentadbiran awam kita, ke eksekutif kita, first estate kita, second estate kita, first estate kita apa exco ataupun kabinet, MMK, Majlis Mesyuarat Kerajaan negeri, ataupun kabinet, apa bahasa Melayu dia? Kabinet bukan bahasa Melayu. Ya, ada Mesyuarat Jemaah Menteri, MJM, bukan MMK, MJM. Lepas tu baru raja-raja. Itu hierarki di situ dalam doa yang sangat mujarab ni. Kenapa? Beri kejayaan pada mereka semua ni. Kenapa? Ta'liq ini li riayati umuridin, untuk menjaga amanah, untuk menjadi pemegang amanah, untuk menjaga umuridin, urusan-urusan agama kita. Allahu Akbar. Itu sangat seperti kalam istilah Datuk Mak Kilau Southern Tiger kita, Nur Gadut, luar biasa doa dia. Jadi di sini sajalah aku ulu qauli hadza, insyaallah naqulu qauli, masyaallah hadza. Kami minta ampun dan maaf kalau ada silap datangnya dari kami semua, insyaallah. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, wallahu taala wa rasuluhu alam bisawab. Dan kita insyaallah moga-moga diampunilah dosa-dosa kita dengan amal kita yang ada sedia kala. Alhamdulillahirabbil alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.